Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'du. Sidang musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan kurnia-Nya, dengan inayah dan riayahnya, pada pagi yang berbahagia ini dapat kita berhimpun dalam satu majlis yang merupakan salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri atau kama qala. Apabila kamu berjalan di taman-taman syurga, maka ambillah segala manfaat daripadanya. Lalu para sahabat bertanya, apakah dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah dia halaqah-halaqah zikir dan juga majlis-majlis ilmu. Juga untuk kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk menghirup nafas yang segar ini, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh sahaja diambil semula pada bila-bila masa yang dikehendaki olehnya. Jadi mudah-mudahan dapat kita bersama-sama menjadikan setiap hembusan nafas kita dan setiap langkah kita ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah tujuan, objektif, matlamat kita ini diciptakan olehnya sebagaimana firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa khabar sidang musyahidin yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan sihat belaka. Sedar ataupun tidak, kita sudah masuk ke hari yang ke-12 dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi sama-sama untuk kita sebenarnya, kita sudah pun masuk ke fasa yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan bulan Ramadan ini, iaitu kalaulah Ramadan itu awaluhu rahmah, peringkat awalnya ataupun fasa yang pertama, 10 yang pertama itu digelar sebagai fasa kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah berada dalam fasa yang kedua, iaitu dinamakan sebagai fasa wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya itu, yakni fasa yang kedua ini kita panggil sebagai fasa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu, banyakkanlah untuk kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana lafaz istighfar kita? Barangkali kita boleh gunakan lafaz yang biasa kita bacakan, iaitulah dia astaghfirullahalazim, ya, ataupun yang biasa kita bacakan selepas kita menunaikan solat fardu. Dalam wirid kita baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa
huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan juga banyak lagi jenis-jenis istighfar yang boleh kita baca dan kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam bulan Ramadan ini jangan lupa untuk kita berdoa seperti mana yang biasa kita dengar ucapan dan juga ungkapan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami ini dalam bulan Ramadan. Masya Allah, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang ada, yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah izinkan kita untuk berjumpa dengannya pada tahun ini, mudah-mudahan penuh dengan keberkatan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Juga untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu doa. Apa dia? Antaranya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini merupakan doa-doa yang warid daripada Nabi SAW. Maka janganlah putus lidah kita untuk mohon kepada Allah dengan doa-doa ini. Ya. Sidang musyahidin yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung dalam slot Qasasul Anbiya ataupun kisah para nabi. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan berkongsi sedikit beberapa perkara berkaitan dengan Abul Anbiya. Ya, siapa dia Abul Anbiya ini? Bapa kepada para nabi. Itulah yang merupakan seorang nabi yang sangat mulia, juga termasuk dalam kategori yang kita pernah sebutkan sebelum ini, iaitulah para nabi yang digelar sebagai ulul azmi minar rusul, iaitu nabi yang tergolong dalam golongan ulul azmi. Apa yang dimaksudkan dengan ulul azmi itu? Ya, ulu itu bukan ulu parang ni, ya, bukan apa ulu langat ke, bukan, ya. Tapi ialah ulu itu merujuk kepada yang mempunyai, ya, ataupun sahib, manakala al-azm merujuk kepada keazaman yang tinggi. Apa maksudnya di sini? Inilah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala tingkatkan darjatnya, dan bagaimana kita lihat bahawa para nabi ini ditingkatkan darjatnya bukanlah diberikan dengan kemewahan harta dunia, bukanlah dikurniakan dengan takhta kerajaan yang hebat, tetapi maksud dimuliakan ini dengan bagaimana mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meningkatkan darjat mereka di sisi Allah. Jadi kita pun harapnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat barangkali ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang diuji. Hari ini, apabila kita lihat keadaan kita yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan adanya virus COVID-19 ini, barangkali ada di kalangan kita yang diuji dengan kesusahan. Ada yang barangkali Allah Subhanahu wa taala uji dengan positif, dengan COVID-19 ini. Ada juga di kalangan mereka yang mungkin kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Namun ketahuilah, setiap ujian itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang namanya nabi siapa ni yang kita nak sebutkan sekarang ini? Itulah dia Nabi Ibrahim, yang digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Kenapa boleh dapat gelaran macam ni? Ya, pasti ada ceritanya, insya-Allah kita akan sebutkan nanti, dan kita akan singkap sedikit sahaja dengan masa yang ada untuk kita melihat beberapa perkara berkaitan dengan nabi yang sangat signifikan ataupun nabi yang sangat penting dalam sejarah para anbiya ini, dan bagaimana hasil daripada warisan dan keturunan daripada nabi ini, maka lahirlah para nabi yang lain, termasuklah nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah selawat ke atas nabi ke belum hari ini? Rasanya insya-Allah kita semua dah berselawat dah, ya. Tadi solat subuh kan kita dah berselawat ke atas Nabi, dengan kita baca doa kunut dan sebagainya, juga dalam tahiyat, ya. Baik. Dan yang namanya Nabi Ibrahim ini juga kalau kita perasan, dan memang confirmlah perasan, ya, sebab kita akan sebut nama Nabi ini dalam solat kita, ya tak? Kita tak sebut nama orang lain, ya. Ataupun mungkin ada nama Nabi yang lain itu disebutkan dalam surah-surah, tetapi kalau kita lihat, inilah dia seorang Nabi yang sering kita sebut namanya, terutamanya pada tahiyat akhir. Kita akan membaca satu salawat yang dinamakan sebagai salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allah kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu antara salawat yang kita baca. Jadi kenapa agaknya Nabi Ibrahim ini disebut dalam salawat itu? Pastinya ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang musyahidin yang dirahmati Allah. Kalau kita merujuk kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim ini, maknanya dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menceritakan perihal Nabi Ibrahim. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah yang namanya surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menceritakan perihal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain. Juga dalam surah-surah yang lain, antaranya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah sendiri. Dalam surah Al-Baqarah pun disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan salah satu doa yang boleh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil daripada permohonan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa dia doanya? Antaranya ialah Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika fasa pembinaan semula Kaabah. Pembinaan semula Kaabah, dan kalau kita lihat antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apa dia? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami, kalau kita lihat dalam konteks kisah ini merujuk kepada kami, itu merujuk kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Namun kalau kita lihat, barangkali kita boleh gunakan doa ini sebagai contoh dalam konteks kita sebagai ibu bapa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibu dan bapa, yakni kita ini adalah merupakan golongan yang muslimaini laka. Golongan yang menyerah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhurriyyatina, dan juga Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya bukan sekadar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi golongan yang menyerahkan diri kepada Allah, tetapi juga mereka minta supaya zuriat keturunan mereka akan jadi golongan yang beriman, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Allahu Akbar, ini doa yang sangat hebat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikanlah zuriat keturunan kami sebagai ummah yang yang menyerahkan diri semata-mata kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami akan manasik. Manasik ni kita panggil sebagai ibadat-ibadat, dan biasanya ia digunakan dalam istilah haji dan juga umrah. Kan? Ya, sebab tu biasanya disebut manasikul haji wal umrah. Yakni pekerjaan dan perbuatan ataupun amal ibadah yang kita lakukan ketika haji dan juga umrah. Ya? Baik. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan mereka berdua juga, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mohon kepada Allah supaya diterima akan taubat mereka berdua. Allahu Akbar. Dosa apa yang mereka lakukan tuan-tuan? Kan nabi-nabi itu tak ada dosa tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi mohon juga keampunan kepada Allah. Lalu sayogianya untuk kita lebihlah daripada itu, ya tak? Kalaulah para nabi pun mohon istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka itu digelar sebagai golongan yang maksum, yang terpelihara daripada segala dosa, maka sudah tentulah kita ini yang mana ada maksum tuan-tuan, ya? Tak ada. Tiada di antara kita ini yang maksum, maka sudah tentunya ada di sana dan sini dosa-dosa kita, maka mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mohon agar diterima akan taubat kita. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah merupakan Tuhan yang Maha penerima taubat, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, sidang musyahidin yang dirahmati Allah, juga dalam surah-surah lain banyak disebutkan, ya. Dalam surah Al-Hajj sendiri juga menceritakan perihal Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat juga dalam biasanya kalau kita solat tarawih, ingat tak bila nak witir, ya, kalau sama-sama dengan imam kan, sebelum ini kita dapat solat di masjid dan surau. Namun sabar ya, untuk tahun ini mungkin belum dapat lagi kita dapat solat di masjid dan surau. Tunggulah akan keputusan daripada pihak pemerintah. InsyaAllah ada kebaikannya nanti. Baik, jadi biasanya kita akan mendengar surah Al-A'la dibacakan
iaitu pada solat witir. Ya, solat witir yang 2 rakaat itu biasanya kita akan mendengar solat surah Al-A'la dibacakan pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua biasanya dibaca surah Al-Kafirun. Jadi dalam surah Al-A'la itu kan bukankah kita akan mendengar imam akan baca suhufi Ibrahim wa Musa, iaitu suhuf-suhuf, helaian-helaian yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Ya? Baik, itu antara beberapa ayat yang kita lihat menceritakan perihal Nabi Ibrahim. Kemudian kalau kita melihat dari sudut turutan kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, maka kisah Nabi Ibrahim itu ada beberapa fasa. Antaranya ialah fasa ketika bagaimana baginda alaihi salatu wassalam kita panggil berdialog dengan bapanya Azar. Jadi cerita tentang bapanya ini, kalau kita lihat pada ketika kecilnya, yakni Nabi Ibrahim ini dilahirkan di suatu wilayah yang namanya, ada yang menyatakan di wilayah Babil, ya. Babil ataupun Babylon. Ya. Babylon ini di mana? Dikatakan di Iraq, ya, di Iraq. Dan bagaimana membesarnya Nabi Ibrahim di situ, dan bagaimana Nabi Ibrahim ini ini bapanya digelar sebagai Azar. Ada juga riwayat yang menyatakan bahawa yang namanya Azar itu bukanlah bapa sebenar Nabi SAW, tetapi merujuk kepada bapa saudara Nabi bukanlah Azar itu bapa kandung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Azar itu sebenarnya adalah bapa saudara kepada Nabi Ibrahim. Kenapa begitu? Kerana menjadi budaya kepada golongan ini ataupun bangsa ini ketika itu, bila sebut bapa ini bukan sekadar merujuk kepada bapa kandung. Kadang-kadang pakcik pun digelar sebagai bapa juga, ya, merujuk kepada keturunan itu. Kan? Sebab biasa kadang-kadang pakcik-pakcik ni bila tengok anak-anak saudaranya, maka dianggap macam anaknya sendiri juga. Atas dasar apa? Atas dasar maknanya kalau sekiranya anak saudaranya itu melakukan suatu kesalahan dan kesilapan, maka akan ditegur seperti mana menegur anaknya sendiri. Ini benda yang saya kira benda yang baik, ya, dari sudut itu. Kerana apa? Kerana menjaga akan kemaslahatan bersama-sama. Maknanya ini adalah merupakan satu perkara yang baik untuk apa? Untuk tegur-menegur dalam perkara kebaikan, ataupun sekiranya ada yang melakukan kesilapan dan kesalahan, dengan teguran itu mudah-mudahan akan dapat memperbaiki keadaan, insya-Allah, ya. Baik. Jadi itu fasa yang pertama, lebih kurang bagaimana membesarnya Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian merupakan fasa yang kedua, yakni apabila Nabi Ibrahim, kita kena ingat, ya, walaupun bapa ataupun bapa saudaranya tadi adalah merupakan penyembah berhala, bukan sekadar penyembah berhala, dia sendiri yang buat berhala tu kemudian dia sembah pula. Begitu juga dengan kaumnya yang pada ketika itu memang penyembah berhala tegar. Ya, penyembah berhala tegar. Dan kita kena ingat bahawa Nabi Ibrahim ini walaupun sekelilingnya begitu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi Ibrahim daripada menyembah berhala. Sebab itu digelar sebagai Ibrahim Hanif. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Satu kita panggil disclaimer, kan, ya. Satu penafian daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Nabi Ibrahim itu adalah merupakan seorang nabi yang tidak pernah menyembah berhala. Walaupun sekelilingnya itu golongan penyembah berhala, termasuklah bapa ataupun bapa saudaranya sendiri tadi. Ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, kemudian setelah itu, bagaimana apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan dikurniakan rusyd, dikurniakan kecerdikan, dikurniakan kecerdasan, dikurniakan kepintaran, kebijaksanaan, dan yang sewaktu dengannya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini berhujjah, ya? Sebab di kalangan mereka ini ada, di kalangan kaumnya itu ada yang menyembah berhala dan ada juga yang menyembah akan planet-planet dan juga bintang-bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebijaksanaan untuk Nabi Ibrahim ini berhujjah. Sebab itu dalam surah Al-An'am juga ada cerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya, bagaimana Nabi Ibrahim
apabila melihat sebahagian daripada kaumnya itu ada yang menyembah akan planet-planet, bintang dan juga bintang, matahari, bulan, maka Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka. Bila tengok planet kan, waktu malam nampak elok, dia cantik. Tapi bila pagi, tak nampak pun yang lain tu. Bulan juga macam tu. Bila malam, Masya Allah cantik, bulan mengambang dan sebagainya. Tapi bila waktu pagi, ke mana pergi? Pergi bulan tadi. Takkanlah Tuhan itu kejap ada, kejap tak ada. Dah macam biskut pula kan. Ya? Jadi ini adalah merupakan apa kita panggil sebagai common sense kan. Maknanya secara akal pun kita boleh fikir perkara tersebut. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan sebagai hidayah. Maknanya walaupun kita alhamdulillah kita syukur kepada Allah, Allah lorongkan kita ke lorong hidayah ini, dan kita juga berdoa mudah-mudahan mereka yang ada di luar sana yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita sayang mereka tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu harapan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita kena usahakanlah. Baik, jadi bila macam tu, dengan hujah-hujah Nabi Ibrahim ini dapat mematahkan akan hujah-hujah mereka, namun mereka belum lagi terbuka hati untuk beriman kepada Allah. Begitu juga dengan para penyembah berhala. Dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Ibrahim satu ketika apabila kaumnya yang menyembah berhala ini keluar daripada kawasan ataupun kampungnya ataupun negeri itu untuk satu kerajaan ataupun keramaian di luar sana, semua pergi outstation lah kiranya. Maka tinggallah Nabi Ibrahim seorang-seorang agaknya dekat negeri itu. Maka apa yang dibuat, tapi perkara ini jangan ditiru. Ini wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim, ya. Jangan kita cuba-cuba menirunya. Apabila Nabi Ibrahim memusnahkan akan berhala-berhala sembahan kaumnya itu, kecuali berhala yang paling besar. Jadi bagaimana diletakkan akan alat, ada yang menyatakan kapak, ya. Diletakkan kapak itu dikalungkan pada berhala yang paling besar. Apa tujuannya? Tujuannya nanti bila kaumnya balik, adalah ceritanya tuan-tuan, ya. Baik. Jadi apabila kaumnya balik semula daripada keramaian yang disebutkan tadi, mereka pastinya terkejut. Siapa pula yang buat ni? Sebelum ni kita lihat berhala-berhala ini elok je. Tapi kenapa tiba-tiba jadi macam ni pula? Ada pula satu yang paling besar tu ditinggalkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan itu tak ada orang lain untuk disyaki. Suspek dalam kejadian ini tuan-tuan memang tak ada orang lain. Mereka terus ingat, tak ada orang lain lah ni yang buat ni. Ni mesti Ibrahim yang buat ni. Lalu dipanggillah Nabi Ibrahim AS tuan-tuan untuk dibicarakan. Lalu mereka pun bertanya, wahai Ibrahim, adakah engkau yang melakukan perkara itu, yakni memusnahkan berhala-berhala itu? Lalu Nabi Ibrahim AS tidak jawab secara direct. Kan? Nabi Ibrahim tidak menjawab ya ataupun tidak. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Cubalah tanya kepada berhala yang paling besar tu. Siapa yang lakukan sedemikian rupa? Bukankah berhala itu menyaksikan apa yang berlaku kepada berhala-berhala lain? Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan terkasimanya bagaimana malunya mereka para penyembah berhala itu, sebab mereka tahu confirm memang berhala besar itu pun pasti tak akan dapat menjawab soalan itu, sebab berhala itu la yasma' wa la yabsur, ya. Tidak mendengar, tidak melihat, sedangkan berhala-berhala itu dicipta ataupun dibina oleh manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Itu common sense tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi maknanya walaupun begitu, adakah mereka menerima akan dakwah ataupun kita panggil apa, perkara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, dan mereka pastinya tahu memang tak ada orang lain lah, memang Ibrahim lah yang buat perkara tersebut, ya. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, tidaklah perkara itu menjadikan mereka menerima akan dakwah Nabi Ibrahim. Bahkan mereka bertambah marah. Apa orang Inggeris, orang putih kata apa? Piss off. Memang marah betul lah. Ini kalaulah perkara ini dibiarkan, tak apa lagi Ibrahim buat. Lalu mereka pun buat apa tuan-tuan rahmati Allah? Mereka ambil keputusan, mereka bersepakat kalau macam inilah keadaannya,
kalau kita biarkan Ibrahim ini lebih lanjut lagi, lebih lama lagi, entah apa lagi dia akan buat kepada kita. Lalu mereka ambil keputusan supaya Nabi Ibrahim itu kita bakar je, kan? Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, bila sebut dibakar ini, kita kena ingat bahawa api yang dinyalakan oleh kaumnya ini bukan api yang biasa-biasa. Istilah orang sekarang, ya. Maknanya mereka gali satu kawasan ataupun satu lubang, tuan-tuan dan Allah, yang cukup besar, kemudian dihimpunkan akan segala kayu api, ya. Kemudian dinyalakan akan api itu, dan pastinya api itu marak menjulang. Dan kalau kita lihat radius yang kepanasan kepada api itu, tuan-tuan, adalah kepanasan yang sangat besar ataupun sangat kuat, ya, sehingga kan Nabi Ibrahim itu nak dimasukkan ke dalam api ini dengan menggunakan apa? Bukannya ditolak begitu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan Allah, tapi digunakan manjanik. Manjanik ni apa? Kita panggil catapult. Catapult ni ataupun kita panggil lastik besar lah, tuan-tuan, ya. Kalau perang-perang zaman dulu kan ada kita diletak batu besar dan sebagainya untuk meruntuhkan suatu kota, digunakan lastik yang besar itu. Jadi Nabi Ibrahim diletak dekat situ, kemudian dicampakkan, tuan-tuan Allah, dengan menggunakan lastik itu, dilepaskan, kemudian masuklah Nabi Ibrahim ke dalam api yang pastinya sangat marak membara, sangat menjulang apinya, sangat panas pastinya. Allahu Akbar. Namun tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, api adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk Allah itu, walaupun dari sudut hukum akalnya, api itu sifatnya boleh membakar, hukum adatnya begitu, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala pada ketika dan saat itu tidak izinkan untuk api itu membakar Nabi Ibrahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami firmankan, wahai api, jadilah engkau bardan wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Sejuk dan selamat. Ada dua, tuan-tuan, sifat api itu yang berlawanan daripada sifat yang asalnya. Ya? Maknanya apa? Kalau kita lihat api itu dari sudut hukum adatnya boleh membakar. Ya, tetapi dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, api itu Allah tak izinkan membakar dan menyentuh akan kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan api itu jadi sejuk. Dan bukan sekadar sejuk sahaja. Sebab kalau sejuk, ya, tuan-tuan, kalau sejuk, minta maaf, kalau sekadar sejuk sahaja tapi tidak selamat pun masalah juga, ya tak? Beku jadi frozen, ya tak? Jadi bardan wa salaman, sejuk dan selamat. Macam kita lah, ada air condition kan, ada pendingin hawa dekat rumah tu, kita sejuk dan selamat, ya tak? Sebab ada suhu-suhu yang kita boleh tetapkan. Jadi begitulah keadaannya Allah SWT pelihara Nabi Ibrahim. Jadi itu secebis daripada kisah sebenarnya yang menceritakan perihal Nabi Ibrahim. Sebenarnya banyak lagi perkara yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim, sebagai contoh berkaitan dengan haji. Bagaimana Nabi Ibrahim lah yang menyeru kepada manusia sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepada kamu dalam keadaan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga di atas setiap tunggangan unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka ini akan datang daripada seluruh pelosok dunia. Ini seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita mengerjakan haji dan juga umrah. Dan seruan itu sebenarnya sudah dimulakan oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun yang dahulu. Dan kalau kita sampailah ke hari ini, pastinya dalam hati kecil kita ini, di pelosok mana pun kita berada, akan ada perasaan untuk kita melawat ataupun menziarahi Masjidil Haram, ya, untuk kita mengerjakan haji ataupun umrah. Kadang-kadang bila kita tengok dekat televisyen, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sentiasa berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku untuk pergi ke Masjidil Haram, untuk tawaf di keliling Kaabah, untuk melaksanakan ibadah di sana dan sebagainya. Ini semua adalah hasil daripada seruan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kisah-kisah yang lain berkaitan dengan Nabi Ibrahim, antaranya berkaitan dengan kisah bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang kita tahu ceritanya itu biasa akan dikumandangkan ketika hari raya Qurban.
Daripada situlah istilah korban itu kita datangkan. Maksud korban itu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada keyakinan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan wa fadainahu bidzibhin azim. Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabi Ismail dengan satu sembelihan, yakni kibas yang besar. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan sedang musyahidin yang dirahmati Allah, itulah secebis daripada beberapa kisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kita boleh lihat mungkin hampir 100 ayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Surah Ibrahim pun ada juga sendiri. Jadi ini satu karya yang sangat hebat, dan barangkali kalau ada kesempatan dan masa yang lain, kita boleh ceritakan lagi beberapa kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana ianya merupakan bapa kepada para nabi yang belum sempat kita nak ceritakan kenapa digelar begitu. Dan lahirlah daripada keturunan Nabi Ibrahim ini dua keturunan para nabi, iaitulah Bani Israel dan juga Bani Ismail. Jadi sidang musyahidin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan masa pada yang lain kali untuk kita menceritakan lagi perihal Nabi Ibrahim ini, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah para nabi ini. Jadi kita sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi zidna ilma warzuqna minka fahma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini sebagai perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Akhirkanlah umur kami dengan kesudahan yang baik, dengan kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa azil anna wa anhum asyukuka wal dhununa wal awham. بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stay at home, kita jaga kita. Kita mesti menang insya-Allah dengan izinnya. Sekian, terima kasih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر خاتم الأنبياء محمد المصطفى.